Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam program kita untuk kita tadabbur, untuk kita percubaan kita untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan tujuan kita tadabbur ini kerana pertamanya adalah untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, di mana Allah SWT sendiri memerintahkan kita agar kita tadabbur, iaitu kita merenung ayat-ayat Allah SWT supaya kita dapat menghayatinya. Dan dengan penghayatan itu mudah-mudahan kita memahami dan kita menghayatinya, dengan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita semampu kita. Tentu saja kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Janganlah kerana kelemahan itu kita terus keluar, lari terus kita daripada kitab Allah SWT semata-mata kerana mengharapkan kepada kesempurnaan. Kerana yang sempurna itu hanya Allah SWT. Tidaklah kita ini makhluk Allah itu sekali-kali akan mencapai kepada kesempurnaan. Kerana manusia itu sentiasalah dia ada kelemahan-kelemahan dia. Dan itu adalah keistimewaan manusia itu sendiri. Kerana dia ada kelemahan. Bila ada kelemahan, bermakna dia ada pergantungan yang kuat kepada Allah SWT. Dia bukan soal kita ni kuat. Soalnya sekarang ialah pergantungan kita kepada Allah SWT itu kuat. Itu yang lebih penting. Sebagai manusia kita tahu apa pun kita adalah makhluk dan kita itu lemah. Dan kelemahan itu sepatutnya melahirkan natijah yang baik, iaitu pergantungan kepada Sang Pencipta itu sendiri, iaitu Allah SWT. Dan tentu sahaja kita tak akan tahu cara untuk kita beribadah, cara untuk kita berinteraksi dan cara untuk kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan dengan cara yang paling terbaik, iaitu dengan mematuhi perintah Allah SWT, dengan tadabbur ayat-ayat Allah SWT itu sendiri. Baik, tayyib. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, sentiasa dirahmati Allah SWT, sentiasa dipelihara Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Kita telah pun memperbincangkan semalam, alhamdulillah, iaitu berkenaan dengan hukum hakam yang berkenaan, antaranya berkenaan wanita yang kematian suamilah, di mana berapakah lamakah iddah dia. Dan kita telah bincangkan semalam selama 4 bulan 10 hari, dan kita telah bincang pun hikmah, faedah-faedah kenapa Allah SWT tetapkan begitu. Dan andai kata ada orang ingin meminang ke, maka tidak dibenarkan meminang secara terus terang, dan kita telah pun jelaskan, telah pun kita berbincangkan kenapa perkara itu berlaku. Dan juga menarik juga, semalam juga kita telah memperbincangkan berkenaan dengan bagaimana Allah SWT itu menjadikan hubungan manusia itu sangat harmonis sekali. Jika kita benar-benar mengikut petunjuk Allah SWT, kita tetap mencari keredaan Allah SWT, walaupun ketika melakukan penceraian itu sendiri, bahkan kita boleh berlaku baik kepada orang yang sedang kita ada masalah lah, kita katakan macam tu. Sedang bergaduh pun masih lagi orang kata memerhatikan kebajikan dan memerhatikan perasaan orang yang sedang kita berhadapan itu ada masalah. Tak seperti zaman kita sekarang ni, bila kita ada masalah saja habis kita bocorkan habis semua keaiban tu kita buka, tak tinggal sikit pun. Yang itu. Jadi sedangkan Allah SWT ajar
hubungan suami isteri itu mungkin putus, tetapi hubungan persaudaraan itu tidak akan pernah putus. Apatah lagi pernah dijalin. Jadi hubungan dua keluarga itu telah pun dijalinkan sebenarnya. Jadi macam mana pun nak tak nak, telah ada perhubungan, telah sejarah hidup kita telah ada dia. Kita katakan macam tu. Jadi Allah SWT hendak kalau nak putuskan suatu perkara pun, nak putuskan pun jangan sampai putuskan hubungan ukhuwah itu ataupun hubungan persaudaraan itu, kerana sesungguhnya semua umat Islam itu adalah saudara. Jadi Allah SWT hendak ajar macam mana pun bergaduh, hendaklah diperhatikan hak-hak manusia itu di perasaan itu, dan tentu sahaja memerhatikan hukum hakam Allah SWT, kerana Allah SWT itu maha melihat segala-galanya. Jadi itu sebenarnya yang Allah SWT tunjukkan. Dan juga kalau andailah selepas pada pergaduhan itu hendak kembali pun, Allah SWT tidak benarkan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelum ini, supaya orang lain campur tangan, halang pula perkara yang baik tersebut. Jadi banyaklah kita telah bincangkan berkenaan perkara-perkara ini dalam siri-siri yang lepas, dalam pertemuan yang lepas. Dan juga yang menarik juga kita bincangkan semalam ialah berkenaan dengan jika seseorang itu bercerai sebelum menggawili isteri dia, maka kalau dia telah berjanji hendak bagi mas kahwin, maka dia hendaklah memberi sebanyak separuh daripada jumlah yang dijanjikan. Kalau dia belum janji apa-apa, berilah semampu yang boleh. Ini menunjukkan bahawa masih lagi perhatikan keperluan emosi orang isteri yang diceraikan itu. Maksudnya bukanlah sekadar orang kata dibiarkan begitu sahaja. Mentang-mentang dah bergaduh, dibiarkan begitu saja. Tidak. Tapi Allah SWT ajar tetap memujuklah hati wanita yang telah diceraikan itu, supaya orang kata tidaklah dia itu rasa kesedihan yang melampau dan sebagainya. Tidak memalukan dia, menghormati dia sebagai wanita yang ada perasaan. Itu sebenarnya. Siapa kata Islam tidak memerhatikan soal emosi dan perasaan? Tidak. Kalau kita halusi betul-betul, kita akan dapat lihat bahawa Allah SWT sangat menjaga hati dan perasaan manusia itu sendiri, dan terutama wanita itu sendiri. Kita dapat lihatkan dalam Al-Quran ni, jika kita mahu merenung perkara tersebut. Jadi kita sebenarnya tak perlukan lagi kepada orang yang memperjuangkan kononnya Islam ini kolot, Quran ini menindas wanita dan sebagainya. Kalau kita buka hati kita betul-betul, kita dapat lihat bahawa Allah SWT ini sangat sayang kepada hamba dia, dan juga sangat sayang kepada hamba dia yang bernama wanita juga. Kalau kita lihat mana ada surah nama rijal dalam Quran ni, kalau kita lihat ada satu surah nama An-Nisa dikhususkan khas kepada wanita itu sendiri. Hukum hakam wanita itu diperhatikan. Sedangkan pada zaman Arab Jahilah, orang buat perempuan ini tidak seperti manusia pun. Mereka perlakukan seperti ada di antara mereka yang perlakukan wanita ni sebagai hanya tempat untuk memuaskan nafsu mereka sahaja. Kalau kita lihat orang-orang yang terlebih orang-orang barat sekalipun, lihat bagaimana mereka treat wanita mereka. Kalau tuan-tuan kaji dalam sejarah pun, kalau tuan-tuan rajin membaca sebagainya, Google dan sebagainya, kalau dapat lihat bagaimana wanita itu diperlakukan. Kalau kita lihat zaman sekarang juga, bagaimana wanita diperlakukan sebagai simbol seks dalam iklan, dalam filem dan sebagainya. Dan Islam tidak membenarkan perkara tersebut. Okey, taib. Apapun, alhamdulillah kita masuk kepada perbincangan yang baru, ayat yang baru, insya-Allah. Jadi seperti mana kita katakan, insya-Allah pertemuan kita setiap Sabtu dan Ahad, insya-Allah lebih kurang masa 7 pagi dan ke atas macam tu. Kita akan bintangkan satu muka surat setiap kali pertemuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan. Okey, dan tentu saja pertemuan kita ni adalah perbincangan secara ringkas lah, supaya kita sebagai pengenalan kepada kita tentang ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Okey, taib, kita masuk terus kepada ayat yang ke-238, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-238 surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, peliharalah, hafizu, peliharalah, ala salawat, semua solat. Semua solat kena pelihara. Semua solat, was salatil wusta, dan solat wusta.
Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu kerana Allah dengan khusyuk. Okey, sebelum kita memperbincangkan ma makna as-salatul wusta, apa itu solat wusta? Jadi kita nak bincangkan kenapa tiba-tiba dalam keadaan Allah SWT menceritakan berkenaan dengan hukum hakam berkenaan perkahwinan, pernikahan, berkenaan penceraian dan sebagainya, tiba-tiba Allah cerita berkenaan dengan solat. Sedangkan kalau kita lihat lepas tu Allah cerita balik berkenaan dengan hukum hakam tu, berkenaan dengan rumah tangga itu sendiri, berkenaan dengan berkenaan mut'ah dan sebagainya. Jadi kenapa Allah SWT dalam tengah-tengah Allah cerita berkenaan pernikahan ini dan penceraian berkenaan dengan hukum hakam sekitar rumah tangga itu, tiba-tiba Allah cerita berkenaan dengan solat. Jadi kalau kita lihat kepada pandangan Syed Qutb rahimahullah taala itu sendiri, dia kata ini menunjukkan bahawa diselitkan solat ini, berkenaan solat ini di tengah cerita pasal hukum hakam nikah kahwin, hukum hakam perceraian ni, tiba-tiba Allah selit berkenaan solat. Ini menunjukkan keutamaan manusia, kata Syed Qutb ini rahimahullah taala. Dia kata keutamaan melakukan solat itu, diselitkan solat ini adalah isyarat kepada ketaatan kepada Allah SWT, seperti mana manusia itu sepatutnya taat kepada solat itu sendiri. Taat dalam melakukan solat itu sendiri. Bermakna bermaksud sini ini adalah isyarat halus, kata Syed Qutb, supaya solat itu, supaya semua ibadah itu dijadikan seperti mana kita taat kepada solat itu sendiri. Kalaulah seorang itu rajin solat, taat kepada Allah SWT, dalam pergi semayang 5 waktu sehari semalam di masjid misalnya, tetapi dia tidak menguruskan keluarga dengan baik, seolah-olah dia sebenarnya tidak memperhambakan diri kepada Allah SWT dan taat kepada perintah Allah SWT dengan ketaatan yang sebenar. Sesungguhnya solat yang khusyuk itu mencegah manusia itu daripada melakukan kemungkaran. Jadi nak menunjuk bahawa ibadah manusia itu sendiri, kata Syed Qutb, dijadikan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wa in illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah SWT, atau lebih tepat perkataannya lah memperhambakan diri kepada Allah SWT. Sebagai hamba kepada Allah SWT, manusia itu sepatutnya taat kepada semua perintah Allah SWT, termasuklah hal nikah kahwin, termasuklah hal penceraian itu sendiri. Manusia itu bagaimana hubungan dengan Allah SWT, perlu diperhatikan juga dia hubungan dengan manusia, kerana hubungan manusia yang melakukan hubungan baik dengan manusia itu juga sendiri adalah perintah Allah SWT. Sebagai seorang yang benar-benar mengaku dia adalah hamba Allah SWT, maka dia tidak memilih-milih isu mana yang dia ikut, isu mana yang dia tak nak ikut. Solat dia ikut, puasa dia ikut, haji dia ikut, bab nikah kahwin dia tak ikut, dia langgar semacam, dia iniaya bekas isteri dia iniaya semacam gitu sahaja. Bermaksud dia belum benar-benar beriman dengan hari akhirat, dia belum benar memperhambakan diri kepada Allah SWT. Itu Syed Qutb rahimah ta'ala, dia lebih kurang saya nyakalkan bagaimana dia kaitkan kenapa tiba-tiba Allah cerita berkenaan solat ini, tengah-tengah Allah cerita berkenaan hukum nikah kahwin ni. Jadi manusia itu dijadikan untuk memperhambakan diri kepada Allah, sembah Allah SWT, bukan sekadar sembah saja, tapi ikut segala perintah dia. Jangan pilih-pilih isu. Nak masuk Islam, nak terima Islam, terima keseluruhannya. Sebab manusia ni kadang-kadang dia bab dia dengan Allah, okey. Tapi bab dia hubungan dengan manusia, terutama orang yang rapat dengan dia bercerai dengan orang ni, yang ni dia kadang-kadang dia tak perhatikan. Sedangkan sama sahaja kalau di sisi Syed Qutb, dia kata sama sahaja. Kalau bab solat kita kena jaga, bab nikah kahwin cerai juga kena jaga juga, sebab semua itu adalah perintah Allah SWT, dan kita kena buktikan bahawa kita benar-benar hamba dan kita sudi untuk sanggup untuk menerima perintah Allah SWT itu, walaupun perintah itu tidak menyebelahi kita. yang itu sebenarnya yang kita patut perhatikan. Baik. Dan menarik kalau kita lihat pula pandangan Buya Hamka rahimahullah ta'ala, bila dia cerita mengapa tiba-tiba Allah cerita berkenaan dengan solat ini, di tengah Allah cerita berkenaan dengan hukum hakam kahwin ni. Kata Buya Hamka, izinkan saya nakal daripada perkataan beliau. Dia kata untuk kepentingan jiwamu sendiri, dia kata. Dia kata apa? Allah cerita tiba-tiba pasal solat ni, kata Buya Hamka, untuk kepentingan jiwamu sendiri dan untuk ketenteraman rumah tanggamu, supaya kamu merasakan benar-benar bagaimana hubungan diri dengan Tuhan
peliharalah solat itu baik-baik. Solat itu baik-baik. Allah telah menentukan solat-solat yang mesti kamu pelihara itu solat-solat 5 waktu yang dikenal oleh tiap-tiap orang Islam. Adapun solat yang paling tengah di antara solat yang 5 waktu itu menurut penjelasan hadis yang pernah diuraikan pendapat ulama padanya sampai 18 macam pendapat oleh Imam Ash-Shawqani dalam kitab Naulul Awtan, maka keterangan yang terkuat ialah solat asar. Jadi seolah-olah Buya Hamka nak cakap di sini bahawa untuk mencapai ketenteraman rumah tangga itu sendiri adalah dengan apa? Dengan melaksanakan hubungan, dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Telahlah waktu nak bercerai ni, waktu bercerai ni tentu gudah gulana dalam keadaan yang penuh berserabut, tetapi jangan pernah tinggalkan Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang berlaku kalau kita lihat dalam kes-kes, kalau kita lihat kepada majlis jabatan agama semua, ada kes-kes yang berlaku di mana seorang itu diceraikan suami dia, maka dia kecewa sangat sehingga dia tak solat dah. Dia meninggalkan Allah SWT kerana dia rasa macam Allah SWT tak sayang kat dia. Allah telah ambil orang yang sepatutnya menjaga diri dia, seolah-olah Allah telah mengabaikan dia, maka dia pun tak mau solat dah. Sebab dia rasa macam Allah tak sayang kat dia dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang sangat merugikan lah. Sedangkan kalau kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu beritahu kat kita siapa yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau surah Talaq Allah bawa ayat tu berkenaan dengan orang yang baru lepas melakukan perceraian dan sebagainya. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan bagi dia jalan keluar. Iaitu, jadi dalam apa sahaja masalah kita hadapi, dalam masalah rumah tangga ataupun sebagainya, jangan pernah tinggalkan Allah SWT itu dalam kehidupan kita. Sebab Allah, solat itulah sendiri adalah sumber ketenangan, sumber kekuatan bagi manusia. Sebab tu kita lihat bagaimana Musa AS sebelum dia jumpa kembali kepada Firaun itu, diperintahkan pergi berjumpa dengan Firaun itu, Allah perintahkan dia supaya apa? Dia supaya bersolatlah, memperhambakan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita dapat lihat, manusia itu, diri kita ini adalah sumber kekuatan kita adalah solat itu sendiri. Dan waktu kita paling rapat dengan Allah SWT, kata Nabi ialah maupun hadis, ialah ketika kita sujud, memperhambakan, merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Okey, sekarang kita nak bincangkan apakah itu wusta. Allah kata hafizu 'ala salawatil wassalatil wusta. Jagalah semua solat, dan juga Allah emphasizekan, Allah tegaskan di sini, Allah tumpukan perhatian kepada solat wusta. Jadi apakah itu solat wusta? Kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW itu sendiri menjelaskan apakah itu solat wusta. Jadi apabila Allah apa itu Allah jelaskan solat wusta, kata dalam hadis Nabi cerita berkenaan ketika perang Ahzab, di mana apa yang berlaku ialah mereka perlu pergi pula ke tempat orang Yahudi untuk usir mereka, sebab orang Yahudi nak khianat kepada Nabi SAW, lebih kurang dalam sirah tu. Jadi Nabi sehingga tak sempat mengerjakan solat asar kalau tak silap. Kalau sempat pun lewat-lewat, kalau tak silap mereka tak sempat nak solat asar sebab nak kejar waktu peperangan tu. Jadi apa kata Nabi? Syaghalu anis salatil wusta, salatil asri. Dari Nabi jelaskan sendiri, kita telah disibukkan dengan solat wusta. Kita telah disibukkan daripada solat untuk kita solat asar itu, solat wusta. Dan Nabi jelaskan apa tu solat wusta? Itu solat asar. Mallallahu qulubahum wa buyutuhum naran. Supaya Allah, moga Allah penuhkan hati-hati mereka, jantung-jantung mereka dengan dan juga rumah-rumah mereka dengan api. Maknanya betapa marahnya Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi ini, sehingga kepada orang-orang kafir ini, kerana peperangan ini menyebabkan mereka terlewat ataupun tertinggal solat asar itu sendiri. Dan Nabi jelaskan solat wusta, menunjukkan pentingnya untuk kita melakukan solat, menjaga semua solat, terutama solat asar ini perlu diperhatikan. Kenapa solat asar? Kalau saya kutub, dia kata mungkin kenapa Allah emphasizekan, Allah tumpukan kepada solat asar ni, mungkin kerana sebab waktu solat asar ni kadang-kadang orang tengah hari orang tidur. Orang melakukan qailullah, masyarakat Arab melakukan begitu. Bahkan dalam hadis pun ada galakkan kita tidur qailullah waktu siang tu. Dan kadang-kadang masyarakat kita pun kadang-kadang kita tidur juga waktu tengah hari tu, utama Sabtu Ahad. Ataupun kalau orang yang kerja sendiri, dia tidur waktu tengah hari tu. Dan kadang-kadang kita terlajak. Dan menyebabkan kadang-kadang dekat pukul 7 baru bangun.
Kalau sekarang waktu masuk lewat waktu masuk maghrib tu bolehlah solat lagi. Tapi kadang-kadang ada yang masuk pukul 7:05 ke. 7 baru bangun. 7 baru bangun, baru buka mata, nak berjalan ke bilik air lagi, nak ambil wuduk lagi, dah masuk waktu. Jadi solat waktu asar ni waktu kritikal. Kalau kita lihat zaman dulu kan, masa tu orang baru nak bawa mengembala kambing dia keluar waktu asar. So balik bagi kambing makan, berperhati kambing, jaga kambing semua, dah terlewat dah. Dah tahu-tahu dah maghrib. Yang tu. Orang sibuk time tu, orang tengah berbual-bual. Orang zaman azab jahiliah, mereka suka berbual-bual waktu asar tu. Kadang-kadang lah lalai, habis waktu. Zaman kita ni pun masih relevan. Time ni lah. Time ni nak kena balik pukul 4, pukul ni sebelum jam balik. Kadang-kadang sangkut juga dalam jam. Dah tinggal solat. Time ni lah budak-budak nak pergi main bola dan sebagainya. Kalau tak semayang awal-awal, habis tinggal. Jadi kita lihat waktu asar ni, kata wusta pertengahan, sebab dia di antara solat subuh, solat zuhur, dan di antara maghrib dan isyak. Tu dia duduk pertengahan. Tu kita panggil, tu digelar sebagai solat wusta. Banyak menurut Buya Hamka, banyaklah pendapat mengenai solat wusta, tapi berdasarkan hadis kita dapat lihat bahawa Nabi sendiri menjelaskan iaitu solat wusta ini adalah solatul asar. Solat yang berada di tengah di antara dua solat itu tadi, iaitu subuh dan juga zuhur, maghrib dan isyak. Jadi Allah kata, perhatikanlah semua solat, hafizu ala salati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu kerana Allah dengan khusyuk. Dalam keadaan yang kalau kita nak elak jam ni, bukan nak elak jam. Kalau kita takut tak sempat nak semayang ni, jadi kita semayang siap-siap dekat office ke macam mana, kita siap sebelum kita balik ke rumah. Dan Allah kata juga, solatlah kamu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, dalam keadaan tenang. Dalam keadaan yang kritikal, nak fikir nak ambil anak dari sekolah, nak ambil anak daripada rumah pengasuh dan sebagainya, masih Allah kata tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Maksudnya tetap tenangkan diri kita walau apa juga keadaan. Dan ini sangatlah berkait dengan hubungan tadi penceraian dan sebagainya. Dalam melakukan perceraian juga, tentulah terus tenangkan hatimu dengan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dan itu lebih kurang kita bincangkan berkenaan dengan ayat 238 ni. Kita terus kepada ayat 239. Kemudian Allah kata, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kemudian Allah kata, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki ataupun berkenderaan. Maaf tuan-tuan, sekejap. Kena ada tafsir baru sedap bercerita kan. Kalau tidak nanti ada tersalah. Okey, baik, kita pergi sebalik 239. Allah kata, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut ada bahaya, kata Allah, maka solatlah sambil berjalan, farijalan aw rukbana, ataupun sambil berkenderaan. Ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kalau nak kita lihat lebih lanjut hukum hakam, kita lihat kepada kitab-kitab fiqh lah. Tetapi secara asas dia, kalau kita lihat betapa dalam apa jua keadaan pun kita tak boleh tinggal solat. Puasa boleh tinggal tuan-tuan, boleh ganti kemudian. Tapi solat tidak ada istilah tinggal. Tak ada istilah nanti aku qada, tak ada. Sebab yang ada ialah melakukan solat itu dalam keadaan semampunya. Itu yang asal lah, walaupun ada perbincangan mengenai qada, solat, hormat waktu dan sebagainya. Bukan tempat yang di sini lah hendak kita bincangkan. Tetapi secara asasnya Allah nak bagi tahu, kita boleh solat dalam apa jua keadaan pun. Jadi Allah kata, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Nama nak tinggal solat ni tak boleh. Sebab kalau kita tinggal solat, seolah-olah kita tinggalkan penyembahan kepada Allah dan kita tinggalkan status kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Itu besar sebenarnya kalau kita nak bincangkan berkenaan ini. Jadi kalau dalam keadaan takut, maka solat sambil jalan, kata Allah. Aw rukbana, ataupun dalam kenderaan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman dan selamat, maka ingatlah Allah, solatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau Syekh Asadi dia kata yang ditakuti itu Allah tak sebut. Itu menarik dia. Jadi dia umum. Kata Syekh Asadi, Allah tak cerita pun takut apa.
Allah kata yang ditakuti itu tidak disebutkan agar ketakutan tersebut adalah rasa takut daripada perkara yang lebih umum, seperti daripada musuh ke, ataupun binatang buas, ataupun sekarang kan kadang-kadang jadi isu kan orang semayang dekat tepi highway. Bahaya tak? Bahaya. Takut tiba-tiba lori datang sauk semua. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diperhatikan, kena rompak kat highway ke. Jadi perkara-perkara tersebut dia berlaku bila musim perayaan. Orang terpaksa semayang kat tepi highway semua. Kadang-kadang kena perhatikan. Sedangkan kena belajarlah sebenarnya. Patutnya pada mufti dan pada asatizah yang layak untuk mengatakan perkara tersebut, kena ajarlah orang masyarakat ni semayang, macam mana nak semayang dalam kereta dan sebagainya. Jangan biarkan orang bahayakan diri kat tepi-tepi jalan ni. Ni rayuan rakyat marhen lah. Kita nak ajar, kita tak pandai. Habis kita nak kena harapkan orang-orang yang lebih pandai ni. Hukum hakam ni sangat luas kan. Jadi kenapa disempitkan? Jangan dibiarkan kita ni membahayakan diri dan sebagainya. Sedangkan dalam Quran ni jelas. Allah kata dalam keadaan takut, bahaya dan sebagainya. Tentu saja tepi highway tu bahayalah. Berapa ramai dah orang mati kena langgar dengan lori dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa sepatutnya hukum hakam ni dipelajarilah, diajar oleh orang-orang yang berkelayakan. Jadi yang ditakuti ni, kata Syekh Asadi, tak disebutkan agar ketakutan tersebut adalah rasa takut daripada perkara yang lebih umum seperti daripada musuh, haiwan buas dan dengan suatu yang dikhawatirkan oleh manusia. Maka kata Syekh Asadi membincangkan, menafsirkan berkenaan dengan ayat ini, maka solatlah kalian farijalan, sambil jalan. Berjalan kaki. Jadi dan juga au rukbana, ataupun berkenderaan dan kereta dan sebagainya. Di atas, kalau Syekh Asadi kata atas kuda atau unta atau segala macam kenderaan. Zaman kita ni apa, kapal terbang dan sebagainya. Dan juga kapal terbang bukan sebarangan, bukan semua kapal terbang boleh semayang sambil berdiri kan. Ada masa kita kena pakai tali pinggang dan sebagainya. Dan kata Syekh Asadi juga dalam keadaan tak haruslah menghadap kiblat. Itu dia. Jadi kita dapat lihat keluasan itu sendiri. Minta maaf ya. Jadi kita dapat lihat bahawa dalam keadaan macam mana pun solat, itu keringanan yang Allah berikan. Kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni, dalam apa sahaja kondisi yang Allah ceritakan berkenaan syariat Allah ni, mesti ada ru'zah. Mesti ada keringanan menunjukkan Allah itu maha rahmat, sayang sangat kat kita. Yang penting kita tunjukkan ketaatan dalam apa juga keadaan. Inilah sifat solat orang-orang yang berhalangan kerana ketakutan. Lalu apabila telah berada pada kondisi aman, maka dia mesti solat dengan sempurna. Kerana termasuk dalam firman-Nya, kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, yakni dengan menyempurnakan solat, kata Syekh Asadi, dan termasuk dalamnya juga adalah memperbanyakkan zikir kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya atas nikmat keamanan dan nikmat pendidikan yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang itu. Jadi Syekh Asadi juga cakap, dia lanjutkan lagi, dia kata ayat ni menunjukkan keutamaan ilmu dan bahawa orang yang diberikan ilmu oleh Allah tentang perkara yang sebelumnya dia tidak ketahui, maka wajiblah di atasnya banyakkan zikir kepadanya. Dan ayat ni juga merupakan tanda bahawa membanyak zikir kepadanya menjadi faktor penyebab diberikan ilmu-ilmu yang lain, kerana kesyukuran itu selalu diiringi dengan penambahan nikmat. Ya Allah, besar sekali ayat ni kalau kita nak tadabbur. Jadi bila dalam keadaan susah tu, dalam keadaan takut, Allah kata ingat Allah. Dan habis dah tu semayanglah macam biasa. Dan ingatlah Allah lebih banyak kerana Allah bagi nikmat keamanan tu, dah buang ketakutan tu. Dan setiap kali, dan bersyukurlah kita sebab Allah bagi kita ilmu. Dalam keadaan ketakutan pun kita masih solat sebab kita ada ilmu. Dan kadar-kadar yang dibenarkan oleh syarak. Dan juga kita bersyukur, kata Syekh Asadi, setiap kali kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Terima kasih kat Allah SWT. Kita terima kasih sangat-sangat kat Allah SWT, Allah akan tambah nikmat. Baik. Setelah habis Allah cerita berkenaan pelihara solat dan lakukanlah solat tu dalam apa juga keadaan, dalam keadaan takut semampu boleh. Kemudian Allah kembali cerita berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan pernikahan itu sendiri, dalam rumah tangga itu sendiri. Kemudian Allah lanjutkan, sebab tu Allah lanjutkan wallazina yutawaffawna minkum. Tadi Allah kata faiza amintum, maka apabila kamu telah rasa aman, fazkurullah, maka ingatlah kamu kepada Allah, kama allamakum, sebagai mana dia telah mengajarkan kamu, malam takunu, apa yang belum keadaan kamu ta'lamun, apa yang belum kamu ketahui. Kemudian kita lanjutkan ayat 240. Wallazina yutawaffawna minkum,
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Kemudian Allah lanjutkan, dan orang-orang yang akan mati, dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya hendaklah membuat wasiat untuk isterinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya. Okey, itu yang pertama. Kemudian Allah kata, فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita dapat lihat bahawa telah kita bincangkan sebelum ini, semalam misalnya, Allah SWT sangat memperhatikan soal wanita ini. Ketika dia sebelum berkahwin, selepas berkahwin dan terpaksa bercerai ataupun kematian suami, Allah cerita. Semalam kita cerita berkenaan dengan Allah bagi tahu kita berkenaan mahar. Di mana pemberian mahar ni kalau kita lihat kepada wanita ni bukan sebagai harga kepada perempuan tu. Bukan kita beli perempuan tu, bukan. Manusia itu tidak boleh dijual beli, itu hamba. Sebab tu dalam Islam tak digalakkan perhambaan, walaupun dibenarkan tapi tak digalakkan. Dan Islam kalau apa buat salah ke apa, bebaskan hamba. Dia bukan kita bayar duit tu, ambil duit tu, okey ni aku nak beli dia untuk anak kau. Kita bayar kat mak ayah, bukan. Sebab tu mahar ni dia bukan semestinya datang dalam bentuk duit. Dia boleh datang dalam bentuk ilmu, dalam bentuk apa saja yang wanita itu minta. Dalam bentuk ajar Quran ke, ajar ilmu fiqah ke, ajar matematik ke, ajar sains ke, apa sahaja yang si isteri itu mintalah. Mahar itu hak isteri untuk menentukan apa, hak wanita itu untuk menentukan apa. Jadi persyaratan mahar itu kalau kita lihat, kita nak jelaskan lagi apa kita dah bincangkan semalam, ia merupakan salah satu syarat untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Dia bukan sekadar untuk menghalalkan persetubuhan sahaja. Kalau orang zaman jahilah itu sahaja tujuannya. Tapi kalau kita lihat, saya nak jelaskan sikit lagi, dia bukan sekadar menghalalkan hubungan suami isteri, tapi dia adalah interaksi. Timbal balik yang disertai dengan keredaan dan juga kasih sayang. Dan juga ini juga sebagai meletakkan status kepimpinan itu kepada suami sebagai jalan awal nak tunjuk bahawa awal-awal kamu menikah ni kamu kena beri something kepada si isteri ni sebagai simbolik bahawa kalian kena beri, ini permulaan untuk bagi nafkah lah kat isteri. Itu dia. Kewajipan bagi mahar ni nak tunjuk bahawa suami itu nanti akan memperhatikan segala urusan rumah tangga itu, termasuklah urusan emosi. Jadi selesai kita cerita pasal mahar tu. Kemudian hari ni kita nak bincang, Allah lanjutkan pula bagaimana nak cerita berkenaan nafkah kepada isteri yang telah kematian suami. Baik, yang ini kita kena lihat kepada dalam tafsir. Jadi kata dalam ayat 240 ni dia kata Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya. Ini dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, maka tak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka sendiri. Fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Jika mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik, wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Kata Syekh Asadi, perintah untuk pada isteri agar menunggu selama 1 tahun tu dekat dalam rumah digantikan selama 4 bulan 10 hari sahaja. Yang ini selepas 4 bulan 10 hari tu dia boleh keluar daripada rumah. Tak ada masalah. Dia tak perlu duduk sampai setahun pun. Jadi mereka jawab tentang kenapa ayat yang menasak ini terlebih dahulu, bahawa itu hanya dalam penempatan saja dan bukan lebih dahulu diturunkan, kerana syarat daripada ayat yang penghapus adalah harus turun lebih akhir daripada ayat yang dihapus. Kata Syekh Asadi, pendapat ni tak ada dalil, kerana barang siapa yang mencermati kedua ayat ni, maka ini akan jelas baginya bahawa pendapat selain itu tentang ayat ni justru yang lebih benar, bahawa ayat ni pertama itu adalah wajibnya menunggu selama 4 bulan 10 hari dalam bentuk pengharusan atas wanita. Adapun dalam ayat ni adalah sebuah wasiat kepada keluarga mayat agar membiarkan isteri si mayat itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun penuh dengan paksaan demi kepentingannya dan sebagai sikap baik pada orang yang telah meninggal di antara mereka. Ini antara satu pandangan yang baik juga sebenarnya.
Sebenarnya antara dua ayat ni juga sebenarnya boleh diharmonikan, bermaksud mula-mula diwajibkan untuk tinggal selama setahun. Tetapi selepas turunnya ayat yang 4 tahun, 4 bulan 10 hari ni, tak perlu tunggu sampai setahun dah, cukup sekadar 4 bulan 10 hari. Tetapi kata Syekh As-Sa'di, sebenarnya ini adalah sebuah wasiat kepada keluarga mayat sebenarnya. Peringatanlah kepada keluarga lelaki itu misalnya, walaupun iddah tu telah habis, tapi sekurang-kurangnya bagilah wanita itu duduk selama setahun sebagai rasa ihsan lah. Sikap baik kepada orang yang telah meninggal di antara mereka. Maksudnya orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan semati itu, walaupun ada yang mengatakan bahawa telah dinasahkan ayat ini, tetapi masih lagi ayat ini boleh digunakan sebagai rasa ihsan oleh ahli keluarga. Walaupun iddah dah habis 4 bulan 10 hari, tapi bagilah dalam masa setahun itu supaya wanita itu boleh sempat memulakan kehidupan yang baru. Itu antara pandangan. Wallahu a'lam. Tetapi kalau selepas itu, kalau dalam tempoh tersebut wanita itu sendiri untuk memilih untuk keluar daripada rumah, maka tidak boleh dihalang lah, kerana itu adalah pilihan dia sendiri. Dia dah habis iddah, dia nak keluar, itu adalah urusan dia atas perkara yang makruf lah yang dia nak lakukan. Sebab lepas 4 bulan 10 hari itu pun, walaupun belum sampai setahun, dia dah boleh bernikah dengan orang lain dah. Tentulah dia nak mungkin pindah ke rumah suami dia yang baru dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apapun berkenaan hukum hakam ni, tuan-tuan kena rujuklah kepada yang lebih pakar. Cuma ni kita dapat lihat bahawa Islam ini sangat memperhatikan wanita. Walaupun iddah itu 4 bulan 10 hari, tetapi digalakkanlah untuk ahli keluarga itu membenarkanlah wanita itu tinggal dalam rumah tersebut sekurang-kurangnya setahun lah. Kurang-kurangnya setahun begitu. Ataupun kalau nak bagi tinggal terus, itu semua atas ihsan ahli keluarga. Wallahu a'lam. Baik. Ini semua kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat bahawa Islam itu tidak pernah meninggalkan soal wasiat ni kepada wanita juga. Dulu kalau zaman Arab Jahiliah, mereka tak memerhatikan seorang wasiat ni kepada wanita. Mereka anggap bahkan wanita itu sendiri boleh diwarisi. Mati boleh diwarisi oleh ayah dia, diwarisi oleh adik-beradik dia. Macam tu sahaja. Syariat Islam kata tak. Wasiat tu tinggal apa? Dia kena boleh duduk dalam rumah, dia boleh duduk berharga daripada bahaya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah sebut ayat 241 secara ringkas, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah mengikut cara yang patut sebagai satu kewajipan. Kemudian Allah lanjutkan lagi kepada orang yang diceraikan pula, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Syekh As-Sa'di, setelah Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang pemberian yang harus diberikan kepada seorang wanita yang tinggal mati suaminya, Allah sebutkan dalam ayat ini bahawa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian tersebut yang disesuaikan dengan keadaan suami dan keadaan wanita. Sama ada dia telah disetubuhi atau tidak disetubuhi, maka dia kena diberi perkara tersebutlah. Dan bahawa hal itu adalah hak yang hanya ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Cumanya yang belum disetubuhi itu ada cara-caranya telah kita bincangkan semalam. Dan ini untuk tentu saja kepada orang yang telah digauli, maka perlu diberi mut'ah itu. Itu adalah di antara sikap dan watak ataupun karakter takwa yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi apabila wanita belum ditetapkan maharnya dan belum digauli, lalu diceraikan oleh suaminya, maka telah kita lihat kepada hukumnya, kata Syekh As-Sa'di. Wajib atas suaminya pemberian itu sesuai dengan kelapangan mahu kesulitannya. Dan apabila telah ditetapkan mahar, maka kita telah bincangkan semalam, itu separuh daripada harga mahar yang telah ditetapkan. Dan kata Syekh As-Sa'di, apabila telah digauli, telah dicampuri, maka pemberian itu menurut kebanyakan para ulama adalah sunnah saja. Namun ada beragam ulama yang mewajibkan dengan dasar firman bahawa haqqan 'alal muttaqin, sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Dan pada dasarnya, kata Syekh As-Sa'di, hak itu adalah wajib, terlebih bila disandarkan kepada orang yang bertakwa. Pada dasarnya ketakwaan itu adalah wajib. Jadi ketika Allah jelaskan hukum hakam yang mulia ini di antara suami isteri, Allah puji hukum-hukumnya tersebut, penjelasannya tentang hukum-hukum tersebut dan penerangannya terhadapnya sesuai dengan akal yang sihat, bahawa maksud daripada penjelasan tersebut tentang hal itu bagi hamba-hambanya adalah agar mereka memahami apa yang dijelaskan olehnya hingga mereka mengerti tentangnya dengan hafalan
dengan pemahaman dan pengamalan, kerana itu adalah antara kesempurnaan dan pemahaman terhadapnya. Itu yang Allah ajar Allah SWT ajar apabila seorang itu telah menceraikan isteri dia dan telah juga digauli, maka bagilah mut'ah. Sebagai apa? Cara yang patut, sebagai satu kewajipan bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat seperti mana kita bincangkan sebelum-sebelum ini, soal perceraian itu kalau kita lihat dalam Quran sebenarnya sangat-sangatlah harmoni. Sangat-sangat harmoni. Dia ini taklah macam bila dah bergaduh hilang terus hubungan. Tetapi Allah SWT jadikan walaupun bercerai itu, Allah SWT kata mestilah bagilah satu benda yang dapat, contoh kalau macam duit ke apa, yang dapat mengubat hati isteri yang diceraikan. Yang itu. Dan iaitu bukan sekadar bila baik orang kata puji melangit, tapi bila bergaduh habis semua. Jadi pemberian itu mesti diberikan sebagai tanda penghormatan lah. Kita nikah dengan cara yang baik, maka kita ceraikan juga dengan cara yang baik juga. Itu sebenarnya yang Allah ajar. Jadi kata Buya Hamka, dia kata kalau mereka milih untuk bercerai, kata Buya Hamka, maka mereka akan diceraikan semua dan akan diberikan mut'ah sebagai pengubat hati. Oleh sebab itu, meskipun jadi Allah nak tunjukkan bahawa itu apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan diajar oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Baik. Banyak yang sebenarnya nanti kalau soal masalah rumah tangga ini juga nanti akan diceritakan dalam surah Azab dan sebagainya. Berkenaan dengan Nabi sendiri pun ada cerita berkenaan ni. Maka mut'ah ini adalah satu pemberian yang satu ihsan lah daripada suami. Sebab bekas suami. Kita katakan bahawa kalau kita lihat macam mana kita bincang semalam, kadang-kadang kita lihat bila bergaduh tu habis, barang-barang dia bawa keluar semua. Islam tak suruhlah buat macam tu. Nak pula kalau ada anak-anak. Sedangkan apa yang Islam suruh cakap, bagi lagi, pemberian lagi. Kita selalu kalau kita bagi barang ni, kita bagi kat orang yang kita sayang. Kita bagi hadiah. Contoh orang bagi hadiah birthday ke dan sebagainya kan. Orang tu dapat cembelang dalam peperiksaan sebab kita sayang. Pernah ke kita bagi hadiah kat musuh kita? Benda tu jarang-jarang berlaku. Dan mungkin tak berlaku pun. Tapi ini, walaupun kita dah bergaduh, kita bagi hadiah. Tapi zaman sekarang kita ceritakan keburukan. Sedangkan Islam tak ajar perkara tersebut. Sebab kena perhatikan orang-orang lain. Dia ada ibu dan ayah, dia ada keluarga. Apatah lagi kalau ada anak-anak. Lagi-lagilah perlu diperhatikan. Okey. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya yang kita dapat lihat daripada ayat ini. Jadi orang yang bertakwa ni sepatutnya, seperti mana kata Syekh Qutb tadi, yang kita nakalkan tadi, dia tak ambil soal hukum hakam, kahwin, nikah, cerai ni perkara yang lain. Dia ambil sama saja macam dia ambil perintah untuk semayang tu, macam itulah juga dia ambil perintah berkenaan dengan hukum hakam kahwin, cerai berai dan sebagainya. Seperti mana kita jelaskan sebelum-sebelum ini, akad nikah kita ni, macam itu adalah perjanjian kita kepada isteri itu. Seperti mana para Nabi yang berjanji untuk menyampaikan ajaran Allah SWT, begitulah kita hendak patuh kepada akad nikah itu, perjanjian kita itu, untuk memelihara isteri itu. Sehinggalah kalau terpaksa bercerai pun, perlu diperhatikan cara yang bercerai itu mestilah dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Itu yang Allah ajar. Kalau kita boleh buatlah perkara ini, maka harmonilah hidup kita. Maka harmonilah, dapat lihatlah bahawa syariat yang Allah turunkan ini sebenarnya sangat menjaga hak-hak manusia, sama ada lelaki dan wanita, dan juga menjaga emosi dan juga perasaan itu supaya melahirkan masyarakat yang hebatlah, masyarakat yang dapat memakmurkan alam ini, dapat menyebarkan Islam supaya kita semua dapat hidup dalam keadaan baik, sihat, sejahtera, dan baik dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah kata lagi, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami. Itu untuk siapa yang dapat faham ayat-ayat Allah ni, siapa yang dapat faham bahawa ayat Allah ini berkenaan hukum hakam ni bukan sahaja solat, puasa dan sebagainya, tetapi dia juga berkaitan dengan hubungan dengan keluarga itu sendiri. Jadi orang yang dapat faham ialah orang yang betul-betul membuka hati dia untuk tadabbur ayat-ayat Allah SWT. Tu Allah kata demikianlah Allah kata, kadzalik yubayyinullah. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayat Allah kepada siapa? La'allakum, supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kamu ini orang berfikir,
supaya kita berfikir. Sebab tu dalam perkahwinan itu sendiri adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT untuk orang yang mahu merenungnya. Dalam berlaku penceraian juga kita dapat lihat bahawa ada campur tangan Allah SWT supaya perkara tersebut berlaku secara harmoni, dan perkara tersebut kalau dilakukan dengan baik, kita akan dapat lihat natijah yang baik. Itu dia orang beriman. Zaman sekarang kita lebih kepada menghisap orang lain, kita tak hisap diri kita sendiri. Kita lebih kepada membuka aib orang lain, aib kita jaga. Tentu sepatutnya Islam ajar tutup aib orang lain dan tutup juga aib sendiri dan tutup aib orang. Terutama orang yang pernah menjalin hubungan dengan kita. Sebab dia ada satu amanah yang besar. Apabila kita telah melakukan satu hubungan dengan suami isteri misalnya, satu amanah untuk kita simpan rahsia. Macam orang kerja dengan kerajaan lah, orang kerja dengan negara. Dia dah keluar daripada tak berkhidmat untuk negara dah, dia tak boleh bocor rahsia negara tu. Amanah besar tu, boleh dia ambil tindakan. Tetapi tentu sahaja kalau kita boleh pegang perkara tersebut, patutnya bab rumah tangga lagi-lagi lah. Sebab Allah cerita benda ni dalam Quran. Kita kena jaga rahsia dalam rumah tangga tu. Walaupun dah bercerai, jangan dicerita, biarlah simpan sampai mati. Kalau tak berkait dengan tidak merosakkan diri kita lah. Kalau ada yang macam dipukul ke, didera dan sebagainya, yang tu kita kena rapor kepada pihak berwajib, pihak yang boleh mengambil tindakan. Bukan cerita dalam internet, cerita dekat tempat yang betul, kepada orang yang boleh mengambil tindakan, pihak berkuasa dan sebagainya. Okey, baik. Ayat 243 insya-Allah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar daripada rumah-rumah mereka, daripada negeri-negeri mereka? Wahum ulufun hadaral maut. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Lalu berfirman kepada mereka Allah, matilah kamu, kemudian dihidupkan mereka. Innallah halazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan ke atas manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Baik. Sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan satu perkara yang pernah berlaku. Kita tidak pasti kenapa Allah menceritakan perkara ini. Dalam tengah-tengah Allah menceritakan berkenaan dengan soal nikah kahwin, tiba-tiba Allah cerita berkenaan dengan orang yang takut mati. Di sini kalau Abu Hamka dia kata setelah Tuhan menerangkan tentang perkahwinan, cerai, talak dan rujuk sampai kepada mesyuarat suami isteri dalam rumah tangga tentang akan menceraikan susu anak, sampai tentang hal pinang meminang, dan sampai pula kepada melihara perempuan yang tinggalkan mati oleh suaminya sampai 1 tahun, dan lain-lain yang bersangkut dengan itu. Di akhir sekali Allah peringatkan supaya ayat-ayat Tuhan itu diperhatikan, difikirkan dan diakali. Kalau telah difikirkan baik-baik, akan mengertilah kamu bagaimana kehendak Allah terhadapmu. Jadi kemudian Allah cerita lagi, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, di hujung penafsiran ayat 242 itu telah kita nyatakan bahawasanya kalau terdapat kemunduran dalam masyarakat Islam, cari sebab-sebabnya. Nescaya satu di antaranya teramat pentinglah peraturan yang telah diberikan Tuhan mengenai kahwin, rujuk, talak, mahar, mut'ah, iddah. Jadi Buya Hamka nak kata kalau nak jadi manusia yang elok, kena perhatikan masyarakat yang elok, kena perhatikan bab nikah dan kahwin tu. Dan juga kita akan dapat lihat selepas itu kenapa Allah cerita pula berkenaan lain pula. Allah cerita berkenaan dengan orang yang takutkan mati. Kenapa Allah ceritakan perkara tersebut? Kalau kita lihat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui kenapa Allah alihkan cerita ini. Tetapi apa yang penting kalau kita lihat bahawa di sini Allah nak cerita berkenaan manusia itu sendiri. Di mana Allah kata yang perkara ini, kata Syekh Asadi, dia berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada Bani Israel itu sendiri. Di mana dikatakan dalam tafsir, dikatakan bahawa telah berjangkit wabak penyakit di diri mereka. Jadi mereka larikan diri daripada jumlah yang besar untuk apa? Untuk hindar daripada kematian. Tetapi kata Syekh Asadi, pelarian itu taklah menyelamatkan mereka daripada kematian, dan tidaklah berguna bagi mereka tindakan menghindari apa yang mereka takutkan. Sedangkan apa yang berlaku, Allah timpakan pada mereka hal yang mereka tak nak, iaitu Allah menyebabkan mereka semua mati. Tetapi dengan kehebatan Allah SWT, Allah hidupkan mereka semula. Itu adalah satu kurniaan
kurniaan Allah SWT. Dan kata Syekh Asadi dalam ayat ini ada pelajaran yang penting, itu bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hal itu adalah satu tanda yang kuat bahawa kebangkitan itu akan kembali juga kelak, kerana kisah ini sangat terkenal. Sangat terkenal di kalangan oleh Bani Israel. Wallahu a'lam. Kenapa Allah ceritakan berkenaan ini, berkenaan bahawa orang yang ada orang ni dalam satu kampung ni, mereka dikatakan ditimpa wabak. Kemudian mereka keluar. Sedangkan dalam hadis, kalau tak silap, bila kita dari satu tempat tiba-tiba wabak, tak ada orang yang boleh keluar, tak ada orang yang boleh masuk. Sebab kalau kita keluar, apa jadi? Kita akan sebarkan penyakit. Sebab tu sekarang kita tak boleh keluar kan. Tempat kita tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Sebab nanti kita sebarkan penyakit. Kalau kita kena, kita akan sebarkan penyakit. Tapi apa yang Allah cerita kat sini, orang ni lari. Dikatakan mereka ini ditimpa penyakit dan mereka wabak, mereka lari, dan Allah takdirkan mereka mati juga. Dan Allah hidupkan kembali mereka, dan tu juga sebab Allah nak tunjuk bahawa Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Kenapa Allah cerita perkara ini? Tengah-tengah Allah nak cerita berkenaan hukum nikah kahwin ni. Pertama, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi tadi pun Allah dah cerita sedikit dah, tengah-tengah berkenaan solat ketika perang tu, ataupun dalam keadaan kita takut. Barangkali Allah lanjutkan lagi tentang perkara ini, sebab nanti Allah akan cerita pula berkenaan Jalut dan Talut dan sebagainya. Cuma ni kita dapat lihat bahawa kalau kita nak tadabbur lah, wallahu a'lam, Allah sajalah yang mengetahui. Mungkin seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawa sedar dalam hukum hakam perkahwinan juga kita kena perhatikan, sebab satu hari nanti kita akan mati juga, dan satu hari nanti juga kita akan hidup kembali. Jadi orang yang beriman dengan hari akhirat, dia akan treat satu perkara itu dengan sungguh-sungguh lah, sebab dia tahu setiap apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban. Wallahu a'lam, mungkin itu sahaja yang mampu kita kaitkan, tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Apapun sekarang Allah dah cerita berkenaan dengan satu manusia, satu golongan orang yang dia keluar daripada kampung halaman, jumlah dia ada ribuan. Lalu Allah firman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah hidupkan mereka. Sungguhnya Allah memberikan kurniaan kepada manusia, tetapi kebanyakan daripada manusia tetap tidak bersyukur. Dan yang penting untuk kita tadabbur ialah Allah SWT mampu menghidupkan orang yang telah mati, dan kita sendiri mati dan hidup setiap hari. Kita tidur, kita bangun, kita tidur, kita bangun, kita tak boleh kontrol pun hidup kita. Itu juga sebenarnya tanda yang besar jika kita mahu memikirkan perkara tersebut. Sebab tu kita bangunnya Nabi ajar kita doa. Kita bersyukur sebab Allah hidupkan kita daripada mati. Sebab kadang-kadang kita tidur mati, tak dengar, tak sedar apa-apa kan. Jadi itu juga adalah antara tanda bahawa Allah itu kontrol diri kita itu. Kadang-kadang mengantuk tu tak boleh nak kontrol lah. Bunyilah alarm keluar macam mana pun, dia handphone kita berbunyi, dia snooze macam mana pun, kalau kita tak, dia Allah tak izin kita bangun, kita tak bangun juga. Sebab betapa lemahnya manusia, itu kemampuan Allah SWT untuk pegang diri kita, pegang roh kita ni. Maka Allah SWT boleh hidupkan kita, dan Allah SWT yang telah hidupkan kita, dan Allah yang akan matikan kita dan hidupkan kita kembali untuk bertemu dengan dia. Kerana Allah kata Allah hidupkan mereka, sungguhnya Allah memberi kurniaan kepada manusia, banyak sekali kurniaan Allah SWT, tapi malangnya manusia itu tidak mahu bersyukur. Okey. Kita terus bincangkan pada ayat yang berikutnya, ayat 244. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kemudian Allah lanjutkan berkenaan dengan perintah untuk berperang pula. Dah selesai cerita pasal rumah tangga, dah habis rumah tangga, dah settle, Allah cerita berkenaan apa masyarakat yang lahir, yang harmoni ini, apabila telah eloklah apa yang ada dalam rumah tangga ini, maka akan melahirkan anak-anak yang dibesarkan dengan baik, maka mereka ini boleh dijadikan aset untuk berjuang atas jalan Allah SWT. Nanti kita dapat lihat, kalau kita nak kaitkan bahawa Allah settlekan dulu bab rumah ni. Dah settle dulu bab nikah, cerai, kahwin semua. Kalau masih bergaduh, macam mana nak pergi perang, macam mana nak pergi beribadah dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata, okay, settle dulu hal ni, bab ni kena elokkan dulu. Sebab tu Buya Hamka kata tadi, kalau untuk melahirkan masyarakat yang elok, kena perlu diperhatikan perkara-perkara ini. Bab mut'ahnya, bab menyusukan anak dan sebagainya. Maka akhirnya dia akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang dapat berjuang atas jalan Allah SWT. Itu ayat 244, Allah kata, waqatilu, peranglah, fi sabilillah, pada jalan Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kata Syekh Asadi, dia kata Allah gabungkan antara perintah perang di jalannya dengan harta dan anggota badan, yakni jiwa.
Kerana jihad itu tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua perkara tersebut. Lalu Allah anjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya. Itu seorang hamba berperang, kalau diperintahkan perang, perang kerana apa? Perang kerana hanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah itu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah itu sami', Allah itu dengar segala perkataan walaupun tersembunyi, dan Allah itu alim, maha mengetahui apa yang dalam hati. Dan juga bila seorang mujahid dan Allah mengetahui bahawasanya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan ringan dalam pandangannya, dan dia mengetahui bahawa dengan dirinya sendiri, orang yang kuat azamnya, sekalipun tidak dapat bersabar untuk jihad, dan mahu pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongan. Walaupun perang ini bukan suatu perkara yang disukai, tetapi orang yang telah pegang bahawa Allah itu maha mendengar, Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita, maka dia tetap lakukan kerana Allah SWT. Maka Allah kata, ini adalah suatu perkara yang dapat memberikan manusia ini kekuatan sebab dia tahu bahawa Allah itu mendengar, dan dia tahu apa yang dia buat itu akan dapat ganjaran daripada Allah SWT. Dan juga ini juga kata Syekh Asadi, kata perhatikanlah anjuran yang lembut ini untuk memberi nafkah, dan bahawa orang yang menafkahkan hartanya sesungguhnya dia memberi pinjaman kepada Allah yang maha kaya lagi maha mulia. Wallahu a'lam. Jadi di sini Allah nak bagi tahu bahawa berkenaan perang itu suatu perkara yang wajiblah apabila diperintahkan untuk melakukan perkara tersebut. Sebab tu kita lihat zaman kita ni kita tak boleh nak perang suka-suka hatilah, kita kena tunggu pada pemerintah tu yang bagi syarat untuk kita melakukan peperangan. Tetapi jihad itu sebenarnya luaslah, bukan sahaja dalam jihad dalam peperangan sahaja. Kita membantu orang-orang yang dalam peperangan, misalnya sekarang di Palestin dan sebagainya, apabila mereka memerlukan bantuan, kita sampaikan doa kita kepada Allah SWT supaya Allah melindungi mereka, dan juga kita bantulah mana yang kita mampu, sekadar yang kita mampu, bagi untuk wang duit semua untuk mereka membeli makanan dan sebagainya. Sebab kita tahu kan, di sekeliling kita ada masyarakat Islam yang terpaksa hidup dalam peperangan. Jadi mana kita mampu, kita tak mampu nak pergi perang, kita tak boleh terikat dengan hukum undang-undang dan sebagainya, tapi kita kena bantu mereka dari segi sudut kewangan dan sebagainya jika kita mampu untuk melakukan perkara tersebut. Sebab Allah kata, dan peranglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahawa Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu betapa kita hendak bantu mereka, kawan-kawan kita ni, saudara-saudara kita ni, tapi kita tak mampu, kita sebarkanlah, kita tolong mereka dengan material lah. Dan itu juga Allah kira kalau kita ikhlas benar-benar untuk membantu mereka kerana Allah SWT. Baik. Ayat 245. Madzallazi yuqridullaha qardan hasana. Ini menarik ayat ni. Allah kata barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Qardan hasana. Kalau apa tu Ustaz Syekh Norman Alihan, dia kata kalau kita baca perkataan qardan hasanah ni, kita patut malulah. Kita kena malu dengan Allah SWT. Kerana apa? Sebab di sini Allah kata aku pinjam. Kita sendiri tahu bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ni milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi kalau kita lihat ayat ni, seolah-olah Allah ni tahu manusia ni kedekut sangat, sampai Allah kena guna perkataan pinjam. Bayangkan satu ibu kita, mak kita, dia kata kat kita, Mat, dia kata, Kal, pinjam sekejap RM5. Mak nak beli sekejap makanan. RM5 nak pinjam. Allah, malu kita. Kita pinjam sekejap RM50. Kita mak bagilah, takkan nak pinjam kan. Jadi Allah tahu betapa manusia ni kedekut. Sebab tu tadi Allah cerita, kalau kita lihat perasan tak, bila bercerai tu Allah suruh bagi dekat bekas isteri dan sebagainya. Sebab apa? Nak hilangkan rasa bahil, nak hilangkan rasa kedekut. Tolong adik-beradik, tolong dan sebagainya, anak yatim dan sebagainya. Semua tu Allah tunjuk. Perang juga sendiri akan mengeluarkan duit yang banyak. Kena beli peralatan perang dan sebagainya. Dan waktu dan tentu saja nyawa. Dan Allah tahu manusia ni kedekut. So, keluarkan harta itu atas jalan Allah. Sampai di sini Allah kata siapa yang pinjamkan Allah. Allah tahu manusia ni susah. Allah tahu manusia ni kalau dia dah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia cari duit siang dan malam, tiba-tiba dia kena bagi untuk jalan Allah SWT, dia rasa berat. So Allah kata, Allah guna perkataan man zallazi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa nak bagi Allah pinjaman baik? Pinjam ni kita faham maksudnya dia kena bayar balik.
pinjam tu untuk suatu benda yang bukan milik dia. Sedangkan Allah SWT semua tu milik dia. Tapi sebab Allah SWT tahu manusia ni kedekut sangat, tak apalah, bak aku pinjam kejap, nanti aku bayar balik. Punyalah kedekutnya manusia ni. Supaya sampai Allah terpaksa guna perkataan ni, Allah gunakan perkataan ni untuk memujuk manusia, jangan risau apa yang kau bagi atas jalan Allah, Allah tetap akan balas balik, bahkan berlipat kali ganda. Allah kata fayudha'ifahu, maka dia akan lipat gandakan, jangan risau, lahu baginya, out'afan, berganda-ganda. Dah lah berganda-ganda, dah guna perkataan berganda. Allah kata lagi kathirah, banyak. Tadi Allah kata berganda-ganda, Allah balas balik, bagi pinjam kat aku balas balik, aku lipat gandakan. Kemudian Allah kata berganda-ganda. Kemudian Allah kata lagi kathirah, berapa banyak perkataan Allah nak bagi tahu manusia yang kedekut ni. Kita lah. Sebab Allah kata Allah akan gandakan dengan gandaan yang banyak, bukan sikit-sikit. Kemudian Allah kata wallahu yaqubidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian Allah kata Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allahu Akbar. Kalau kita lihat, walaupun kita dilihat mungkin ayat-ayat ni macam tidak ada kaitan, bila kita lihat pada penghujung ayat ini, ayat 245 ni memang semuanya ada kaitan. Allah kata pinjam, aku akan bagi balik. Okey? Kadang-kadang Allah tahan rezeki, kadang-kadang Allah lapangkan rezeki, semua itu perkara biasa. Ada orang susah, kita bantu. Esok kita susah, orang lain bantu. Semua itu semua dengan izin Allah SWT. Akhirnya semua akan kembali. Jadi kita lihat daripada awal Allah kata pelihara semua solat. Okey, dah perhatikan soal isteri semua terpaksa bercerai, pelihara solat. Jangan tinggalkan solat walaupun susah. Kemudian lihat orang-orang, isteri juga perlu kalau dah mati tu kena ada. Kalau zaman sekarang sebelum ada wasiat kena bagi wasiat lah. Kalau dah tak ada, dah ada apa, sekarang dah ada, selepas tu turun ayat untuk harta warisan, jadi tak perlu nak wasiat dah. Tetapi orang-orang yang duduk sekeliling tu dia kena perhatikan kebajikan si isteri tu. Mana isteri kepada anak mereka ke yang suami tu, yang lelaki tu diperhatikan juga. Kena lihat juga. Diwasiat ke masa mereka perlu tahu bahawa perempuan itu tidak boleh dikeluarkan selama setahun. Ada pandangan begitu. Jadi menunjukkan bahawa diperhatikan kehidupan manusia, diperhatikan hubungan Allah SWT dan juga diperhatikan kesusahan. Perang tu kenapa? Antaranya untuk menegakkan agama Allah SWT, nak menegakkan hak Allah SWT dan juga membantu orang-orang yang dalam kesusahan. So diperhatikan segala-galanya. Hak orang-orang yang ada dalam keluarga, yang diceraikan dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya, dan juga hak saudara sesama Islam juga diperhatikan, termasuklah memerhatikan kebajikan mereka. Dan kita tahu bahawa kita semua kena lakukan perkara ini sebab suatu hari nanti kita akan kembali bertemu dengan Allah SWT. Setiap apa yang kita beri atas jalan Allah, Allah akan bagi semula. Kalau kita perlakukan baik kepada bekas isteri, ke anak-anak dan sebagainya, kepada isteri, bekas isteri, anak-anak dan sebagainya, Allah pasti akan balas dengan balasan yang baik jika benar-benar kita beriman dengan hari akhir. Wallahu a'lam. Sebab apa Allah tamatkan ayat 245 ni, setiap orang apa? Wa ilaihi turja'un. Setiap orang itu akan kembali. Wallahu a'lam. Daripada pengakhiran ayat yang kita bincangkan hari ini 245, kita tahu bahawa kita buat apa sahaja itu kerana Allah. Kita buat segala perintah Allah SWT seperti mana kita mematuhi perintah untuk solat. Seperti itulah juga kita mematuhi hukum hakam orang Allah yang lain. Termasuklah soal nikah, kahwin, cerai, berai dan sebagainya. Sebab kita tahu suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan atas setiap apa sahaja yang kita lakukan. Kalau kita buat baik, Allah akan balas baik. Kalau kita zalimkan orang lain, Allah tak akan pernah zalim, tapi Allah akan balas kezaliman kita. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang menerima agama Islam ni secara kamil, secara keseluruhannya, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan ambil separuh-paruh. Bab semayang, bab ritual kita ikut, tapi bab kita muamalat kita tinggal. Seolah-olah kita anggap Islam ni hanya berkenaan solat, semayang, puasa dan sebagainya, tetapi kita tidak memperhatikan bab-bab lain. Sedangkan bab muamalat juga adalah suatu perintah yang perlu diperhatikan. Ia adalah syariat yang datang daripada Allah SWT. Jadi orang yang beriman, dia perhatikan hubungan dengan Allah dan dia perhatikan juga hubungan dengan makhluk juga. Sebab berlaku baik itu juga adalah
perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita. Kita dapat perhatikan bahawa memang Allah SWT jaga sekali hubungan. Suruh kita jaga hubungan dengan Allah, suruh jaga hubungan dengan makhluk. Sebab kita ini, sebab Allah nak supaya bumi ini, dunia ini adalah supaya manusia hidup dalam keadaan harmoni. Bukan Allah nak suruh perang, tapi kalau terpaksa perang, perang kerana apa? Perang kerana Allah SWT. Nak bantu orang, bantu kerana apa? Bantu kerana Allah SWT. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya minggu depan insyaAllah, pada hari Sabtu dan Ahad pada waktu yang sama, lebih kurang waktu macam ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kalau ada apa salah silap, saya mohon maaf. Salah cakap saya mohon maaf. Ada yang tuan-tuan perhatikan mana yang betul tu tuan-tuan ambil, mana yang tersalah tersasar tu tuan-tuan tinggalkanlah. Maafkan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman untuk kita amalkan supaya kita bahagia, supaya kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton, sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah.